Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan hukum gas iaitu subtopik 4.4 dalam fizik tingkatan 4. Okey, marilah kita mengenal gas iaitu ciri-ciri gas berdasarkan tekanan, suhu dan isi padu gas iaitu teori kinetik gas. Okey, tekanan. Molekul gas sentiasa bergerak secara rawak. Apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, daya dikenakan ke atas dinding bekas itu. Daya per unit luas ialah tekanan gas itu. Seterusnya adalah suhu iaitu tenaga kinetik purata molekul meningkat dengan suhu gas. Kiranya apabila molekul gas itu bergerak secara pantas atau cepat, dia dapat meningkatkan suhu gas. Seterusnya adalah isi padu gas. Molekul gas bergerak dan memenuhi ruang seluruh bekas itu. Kiranya ada dalam sebuah bekas, gas sentiasa penuh dalam ruang tersebut. Iaitu isi padu gas sama dengan isi padu bekasnya. Apabila ada label dekat sesuatu bekas melambangkan dia punya berat atau isi padu bekas itu sama dengan isi padu gas yang terdapat dalam bekas tersebut. Okey, seterusnya saya akan mengenalkan iaitu unit SI ataupun unit lain bagi tekanan, suhu dan isi padu gas yang terlibat dalam pengiraan hukum gas ini. Yang pertama adalah tekanan iaitu pressure, P besar. Unit SI dia adalah Pascal. Simbol bagi unit SI adalah P besar dan A kecil. Pastikan ya, P besar, A kecil iaitu Pa. Unit lain yang kita boleh gunakan adalah sentimeter merkuri. Seterusnya adalah suhu iaitu temperature. Pastikan T besar iaitu suhu lah. Unit SI dia adalah Kelvin. Simbol bagi Kelvin adalah K besar. Pastikan K besar, jangan K kecil ya. Unit lain yang boleh digunakan adalah darjah Celsius ataupun darjah Fahrenheit. Okey. Kuantiti yang seterusnya adalah isi padu iaitu V besar. Unit SI adalah meter padu iaitu panjang, darat lebar, darat tinggi bersamaan isi padu iaitu meter kuasa 3. Simbol bagi unit SI adalah M kecil kuasa 3 iaitu M padu. Unit lain boleh digunakan adalah milimeter padu, sentimeter padu ataupun mililiter. Mililiter ni selalunya untuk air lah, isi padu air, mililiter. Okey, seterusnya kan kita cakap pasal apa hukum gas. Okey, baru kita nak masuk apa itu hukum gas yang sebenarnya. Hukum gas ni dia terbahagi kepada 3 iaitu hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Gay-Lussac. Yang pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan hukum Boyle. Apa itu hukum Boyle sebenarnya? Okey, Rajah menunjukkan dua graf yang berlainan, dua graf yang berbeza. Graf yang pertama adalah P melawan V menunjukkan bahawa tekanan berkurang dengan isi padu. Manakala graf yang kedua, graf P melawan 1 per isi padu pula menunjukkan satu garis lurus yang melalui titik asalan, iaitu melalui titik asalan V. Okey, graf tersebut menunjukkan hubungan antara tekanan dengan isi padu gas. Okey, maka tekanan adalah berkadar songsang dengan isi padu. Jadi yang sebelum tadi kita dah terangkan dua graf untuk menunjukkan hubungan antara tekanan dan isi padu. Jadi yang ini adalah untuk definisi hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu bagi suatu gas berjisim tetap pada suhu yang malar. Okey. Dia punya rumus adalah P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey, tekanan gas iaitu P tersebut adalah Pascal, V adalah isi padu dan dia punya unit ataupun simbol adalah meter padu. Okey, baiklah, kita akan melihat pengiraan melibatkan hukum Boyle. Okey, soalannya adalah 100 cm padu gas dalam bekas menghasilkan tekanan 400 Pascal. Jika tekanan menjadi 200 Pascal dan suhu adalah malar, berapakah isi padu gas tersebut? Okey, pertama sekali kita perlu senaraikan maklumat dengan menggunakan simbol. Bagi mudahlah untuk kita masukkan dalam rumus nanti. Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti
keadaan awal gas, iaitu dia punya tekanan dan isi padu bagi keadaan awal gas. Okey, dia punya tekanan adalah 400 Pascal dan dia punya isi padu adalah 100 cm padu. Okey, seterusnya keadaan akhir gas. Okey, jika tekanan menjadi 200 Pascal, jika tekanan menjadi 200 Pascal tersebut boleh dijadikan sebagai tekanan untuk keadaan yang akhir, keadaan kedua gas ataupun keadaan akhir gas, iaitu dia keadaan akhir gas untuk tekanan adalah 200 Pascal dan isi padu keadaan akhir gas adalah untuk dicari. Bila untuk dicari, biarkan kekalkan simbol tersebut V2. Pastikan P dan V tersebut adalah huruf besar Jangan huruf kecil pula, kan tersalah. Okey, seterusnya kita masukkan, kita kenal pastilah rumus apa yang nak gunakan. Dia ada 3 hukum tadi. So, untuk hukum Boyle, suhu dia adalah malar atau tetap. Tengok, dekat soalan pun dia dah nyatakan suhu adalah malar. Maka, dia menggunakan rumus hukum Boyle. Okey, rumus hukum Boyle adalah P1V1 sama dengan P2V2. Okey, kita telah kenal kita dah senaraikan maklumat. Kita dah mewakili maklumat tersebut dengan simbol. Kita dah kenal pasti perumus nak gunakan. Tinggal apa? Tinggal kira sahaja. Okey, masukkanlah maklumat tadi dalam simbol atau dalam rumus. Okey, masukkan P1 400 Pascal, V1 100 cm padu, P2 200 Pascal dan V2 yang kita nak cari. Okey, kira kita akan dapat keadaan isi padu gas, iaitu V2 sama dengan 200 cm padu. Okey, untuk hukum gas kita tak perlu pun tukar akhir pengiraan, kita tak perlu pun tukarkan unit tersebut kepada unit SI. Kalau nak tukar pun boleh, tak tukar pun boleh, diterima pakai. Okey, untuk memudahkan hafalan untuk rumus hukum gas ni, kan dia ada 3 hukum. So kita gunalah segitiga PVT. Kenapa guna PVT? Iaitu P adalah tekanan, V adalah isi padu, T adalah temperature iaitu suhu. Untuk hukum Boyle, suhu adalah malar. Jadi jika suhu adalah malar, T kita tutup huruf T. Kita nampak apa? P dan V sahaja. Maka untuk rumus yang digunakan dalam hukum Boyle adalah P1V1 sama dengan P2V2. Jangan keliru. Okey, kita punya video pun dah sampai di penghujung. Okey, saya ucapkan terima kasih kerana menonton video ini hingga akhir. Dan selamat maju jaya untuk yang terus berjuang menyiapkan kerja sekolah ataupun sedang menyiapkan tugasan yang diberikan oleh cikgu. Apa-apa pun, stay safe everyone. Thank you for watching.